Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, salam mekah di hati, salam anak bijak lagi cerdik. Kami wakil dari Jabatan Pengajian Melayu akan membentangkan kapasiti pedagogi pembelajaran pembinaan pelajar yang telah kami hasilkan untuk showcase kapasiti pada hari ini. Kami terdiri daripada 4 orang ahli, iaitu Muizzuddin, saya Ahmad Ihsanuddin, Sakinah Iyana dan juga Alif Farzah. Kami dibimbing oleh 3 orang pensyarah dari Jabatan Pengajian Melayu, iaitu Encik Muhammad Izan bin Haji Yusof, Dr. Abdul Karim bin Mansur dan Encik Mohaimin bin Suhaili. 4 kursus yang digabungkan secara interdisiplинari untuk pentaksiran berterusan ialah BMMB 1104 Kesusastraan dan Kebudayaan Melayu, BMMB 1124 Pengenalan Sistem Ejaan Jawi dan Rumi, BMMB 1124 Literasi Bahasa dan BMMB 1134 Keterampilan Bahasa. Berikut merupakan seelok tugasan untuk kursus-kursus yang kami lakukan secara interdisiplинari. Hasil daripada tugasan tersebut, kami berjaya menghasilkan buku cerita kecil. Melalui buku cerita kecil ini, pelajar dapat menguasai CLO yang digabungkan kerana terdapat teks Jawi dan Rumi serta tulisan selihat dan bahan serta aktiviti untuk mengasah literasi bahasa. Selepas selesai menghasilkan buku, pelajar juga menghasilkan video untuk mengkritik buku yang dihasilkan dan juga menerapkan isu-isu serta halangan dalam keterampilan bahasa dalam video tersebut. Pelajar juga telah menerapkan teknik penyampaian dalam pengucapan awam dalam video yang telah dihasilkan. Seterusnya, DBI ataupun DBI untuk KPPB ini adalah Sastra dan Budaya menjadi kelas keterampilan berbahasa. Dan terdapat 9 essential question untuk membantu pelajar dalam menghasilkan pentaksiran berterusan. Dalam program lawatan ke Istana Seri Menanti dan Muzium Adat, terdapat CLO yang digabungkan dalam kursus keterampilan bahasa dan pengenalan sistem ejaan Jawi dan Rumi, iaitu mengutamakan aspek penggunaan bahasa dengan menggunakan beberapa kata serapan seperti bahasa Nusantara dan bahasa Arab. Semasa lawatan menaiki MRT, CLO yang digabungkan juga merangkumi kursus pengenalan sistem ejaan Jawi dan Rumi dan keterampilan bahasa. Berikut merupakan EQ bagi program lawatan tersebut. Seterusnya, dalam pelaksanaan KPPB, terdapat model pembelajaran murid yang merangkumi 3 elemen iaitu perhubungan, aspirasi dan belajar cara belajar. Dalam perhubungan, kami telah membina kemahiran dalam membentuk hubungan secara berkesan di mana pelajar bekerja secara berkumpulan dan melakukan perbincangan dengan pesara untuk menyelesaikan tugas. Selain itu, kumpulan kami juga melaksanakan KPPB dengan menggunakan 2 kaedah belajar cara belajar. Pertama, kaedah TOR iaitu Task and Outcomes. Kedua, pembelajaran Akafi iaitu Explorers. Kaedah TOR ini dilakukan semasa lawatan ke Istana Seri Menanti, Muzium Adat dan Pusat Belia Antarabangsa. Pelajar diberikan tugasan di Google Site dan hasil tugasan juga dimuat naik di laman yang sama mengikut kumpulan. Pembelajaran Akafi pula dijalankan di IOI City Mall yang mana dimulai dengan menaiki MRT. Dalam perjalanan, pelajar telah diberikan tugasan yang juga melalui Google Site. Pelajar akan mencari checkpoint melalui petunjuk yang diberikan dan menyelesaikannya mengikut arahan. Hasil tugasan itu juga dimuat naik di laman yang sama. Proses pembelajaran ini sangat membantu pelajar dalam meningkatkan pelbagai kemahiran seperti menggunakan pelbagai aplikasi digital dan kemahiran berkomunikasi. Model reka bentuk pembelajaran yang pertama ialah pemanfaatan digital. Yang ini pelajar mahir dalam pengandalan Google Sites dan pelajar didedahkan dengan aplikasi Twitter dan YouTube. Sebagai contoh, penghasilan video terlomba dan perkongsian maklumat yang telah dipelajari di sosial media. Akhir sekali, pelajar menggunakan aplikasi ChatGPT untuk mencari maklumat. Semua maklumat ini dapat diakses tanpa sepadan. Yang kedua pula ialah rakan pembelajaran. Datuk Adat telah berkongsi ilmu berkaitan adat perpatih serta meninjau Pradakaps yang menjadi pusat pembangunan di Institut Pendidikan Guru Kampus Raja Malewah. Forum yang telah diadakan melibatkan Datuk Amar dan para pesyarah untuk memperkasakan dan menjulang Pradakaps. Datuk Amar bersama ibu-ibu sokong juga telah melawat Pradakaps dan memberikan sedikit pandangan serta penambahbaikan. Yang kedua pula, pihak muzium turut memberikan serba sedikit maklumat untuk menyiapkan tugasan KPPB kepada para pelajar. Di Istana Lama Seri Menanti, Encik Faizal telah menerangkan kepada pelajar tentang asal-usul dan segala harta benda yang terdapat di sana. Manakala di Muzium Adat, Encik Faiz sebagai penjaga muzium telah menerangkan kebudayaan dan kesenian yang terdapat di dalam muzium. Model yang terakhir ialah amalan pedagogi. Amalan pedagogi pertama ialah pembelajaran berpusatkan kepada murid, yang ini kumpulan telah diagihkan sama rata untuk melaksanakan aktiviti pembelajaran. Hasil pembincangan logo dan moto kumpulan dapat terhasil.
Pembelajaran berdasarkan projek juga berlaku di mana setiap bulan telah menghasilkan buku cerita kanak-kanak. Produk yang dihasilkan pada akhirnya telah dinilai oleh para pesyarah berdasarkan elemen-elemen yang terdapat di dalam keempat-empat subjek. Akhir sekali, literasi teknologi maklumat dan komunikasi (TMK), buku cerita yang dihasilkan dimuat naik dalam YouTube supaya boleh ditonton oleh semua orang, dan segala aktiviti KPPB akan didokumentasikan dalam Google Sites untuk dijadikan bahan rujukan pada masa akan datang. Seterusnya kita masuk pula kepada elemen kompetensi global 6C. C1, karakter iaitu sasiah, di mana para pelajar dapat membina sasiah dan integriti di dalam diri, di samping dapat menonjolkan sikap dan nilai moral yang baik kepada orang lain. Sebagai contoh, para pelajar dapat membina keyakinan dan keberanian dalam diri mereka semasa sesi pembentangan dijalankan. C yang kedua, citizenship iaitu kewarganegaraan, di mana para pelajar dapat menerapkan semangat patriotisme di dalam diri yang dapat mensejahterakan masyarakat komuniti. Sebagai contoh, mereka telah menghasilkan satu video terumba yang berpandukan modul Aulat Sejahtera, di mana video ini telah dimuat naik dalam aplikasi seperti YouTube dan juga TikTok yang dapat dijadikan sumber rujukan dan panduan kepada orang lain pada masa akan datang. Seterusnya, C3, collaboration iaitu kolaboratif, di mana para pelajar telah berkolaborasi dengan pihak tertentu untuk menjana pengetahuan baru yang dapat membantu mereka dalam menyelesaikan tugasan kerja khusus. Sebagai contoh, kolaborasi telah dilaksanakan antara pelajar dengan rakan sekumpulan mereka. Selain itu, sesi diskusi juga telah diadakan bersama beberapa orang datuk adat untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang adat perpati. Seterusnya, C4, communication iaitu komunikasi, di mana para pelajar dan pesyarah saling berkomunikasi antara satu sama lain dalam menyelesaikan tugasan mereka untuk mengetahui beberapa maklumat yang penting. Sebagai contoh, aplikasi Telegram maupun WhatsApp telah digunakan oleh pesyarah dan pelajar untuk bertanyakan tentang tugasan. Elemen kompetensi global yang kelima ialah kreativiti, di mana para pelajar dapat menjana idea yang lebih kreatif dalam menghasilkan hasil inovasi yang berbentuk penghasilan buku cerita. Sebagai contoh, ilustrasi bergambar yang terdapat dalam buku cerita telah dilukis sendiri oleh pelajar mengikut dari kreativiti mereka. Selain itu, mereka juga bebas memilih jenis hot yang berbeza untuk diaplikasikan ke dalam buku cerita kanak-kanak. Dan yang terakhir iaitu critical thinking, iaitu pemikiran kritis, di mana pelajar telah berfikir secara kritis dalam menyelesaikan tugasan yang telah diberikan. Sebagai contoh, pelajar telah menjana idea yang relevan dalam menghasilkan penceritaan jalan cerita yang dapat menarik minat kanak-kanak untuk membaca. Saya teruskan dengan kerangka kerja 3E, iaitu engagement, enhancement dan juga extension. Pada peringkat engagement, pesyarah memperkenalkan Google Docs dan juga Google Sites kepada pelajar. Pada peringkat enhancement, pelajar menyiapkan tugasan mereka menggunakan Google Docs dan juga Google Sites. Dan akhir sekali, pada peringkat extension, pelajar berjaya menyiapkan tugasan mereka menggunakan Google Docs dan juga Google Sites. Segala tugasan yang kami lakukan ini juga dapat dikaitkan dengan kerangka Rigor and Relevance dalam model 3R, iaitu daripada peringkat adaptasi dan juga aspek mencipta dan aplikasi dalam situasi bukan rutin di unit sebenar. Produk yang dihasilkan melalui pelaksanaan KPPB, buku kecil. Pertama, penghasilan buku cerita kecil kanak-kanak oleh setiap kumpulan. Pelajar akan mencetak secara berwarna dan akan dibuat dalam bentuk buku serta diserahkan kepada para pesyarah untuk disemak. Buku cerita dibina berdasarkan binaan plot untuk memastikan kandungan buku itu menarik. Sebagai contoh, plot 1, setiap buku cerita akan memperkenalkan watak-watak yang terdapat dalam buku. Akhir sekali, perkongsian penghasilan produk terhadap para pesyarah dan rakan sekelas. Yang kedua, produk dihasilkan melalui pelaksanaan KPPB, video terumba. Sebelum video terumba dihasilkan, pesyarah akan mengakhirkan ayat terumba kepada para pelajar untuk menghasilkan video bagi buku Aulat Sejahtera. Para pesyarah akan memberikan taklimat program ini kepada semua pelajar. Pelajar akan menghasilkan video terumba dan dimuat naik serta disimpan di dalam Google Sites. Pelajar akan menyiapkan video tersebut dan memuat naik ke dalam aplikasi TikTok serta dimasukkan ke dalam Google Sites. Video tersebut akan ditayangkan kepada datuk adat bagi memperkasakan adat perpatih dan menjulang Pradakabs. Akhir sekali, produk dihasilkan melalui pelaksanaan KPPB, yakni program KPPB. Yang pertama, program rakan pembelajaran dan persekitaran pembelajaran. Seterusnya, tugasan akan diberikan oleh para pesyarah dan pelajar perlu membaca serta melaksanakannya. Hasil tugasan pelajar akan dimasukkan ke semuanya sebagai bahan bukti ke dalam Google Sites.
Yang kedua, pembelajaran Al-Kahfi di ICT Mall, Putrajaya. Pelajar telah diberi peluang untuk meneroka kawasan selepas tugasan diberikan di dalam Google Sites. Akhir sekali, program menjulang Pradakaps mewasilahkan warisan. Segala dokumentasi dan video berkaitan program telah dimasukkan ke semuanya untuk dijadikan bahan pada masa akan datang. Terdapat pelbagai faedah yang dimiliki melalui pelaksanaan KPPB iaitu meningkatkan kemahiran menggunakan aplikasi atas talian seperti Google Meet dan Google Site, seterusnya meningkatkan kemahiran dalam penggunaan media sosial seperti Telegram dan TikTok dan kemahiran dalam berkomunikasi secara berkesan. Selain itu, pelajar juga dapat menguasai kemahiran menulis dalam pelaksanaan buku cerita kecil, melatih pelajar bekerja secara berkumpulan, juga memupuk keyakinan dan keberanian diri di samping membantu pelajar berfikir secara kritis dan kreatif dalam menyelesaikan tugasan. Paling penting sekali, ia mengeratkan hubungan di antara pensyarah dan juga pelajar.